Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Pak Su harap anda ceria, sihat dan bersemangat ya. Baik, dalam siri kali ini ya, Pak Su nak kongsi satu lagi tajuk yang masih lagi berkaitan dengan emosi marah ya, anger ya, marah ya. Dan kali ini kita nak tengok pula kalau katakan seseorang tu sedang marah ya, macam mana kita nak kesan ya, apakah tanda-tanda dia marah. Kan? Ya, tanda-tanda marah tu apa? Dia ada tanda-tanda yang bersifat fizikal, ada tanda-tanda yang bersifat emosional, ya, ada tanda-tanda yang bersifat apa namanya behavioral ataupun tingkah laku, ya. Jadi kalau kita apa namanya nampak orang tu marah, bos kita marah ke, ya, ayah kita marah ke, mak marah ke, ya, member marah kat kita ke, dia ada simptom-simptom dia, dia ada tanda-tanda dia, ya. Kita cuba perhatikan tanda-tanda dia ya. Baik, kita cuba lihat tanda-tanda dari segi fizikal ya, fizikal yang kita boleh nampak ya. Biasanya kalau ataupun tanda-tanda fisiologikal lah ya, fisiologikal ya, tubuh badannya. Biasanya kalau orang tu marah ya, pernafasan akan menjadi cepat ya. Kalau kita dalam keadaan relax sekarang ni, relax kan, tenang je, kita nafas macam biasalah, perlahan kan, perlahan ya. Tak adalah kita tak ada macam tu ya. Tapi kalau orang tu marah, lagi kuat dia marah, pernafasannya akan menjadi lebih cepat. Jadi kita tengok dia punya dada tu kalau kita nampak dia punya pergerakan dada tu kan. Jadi kita nampak dia nafas laju ya. Yang kedua, tekanan darah naik. Yang ni kalau kita kalau kita tengok je memang kita tak nampak lah. Sebab tekanan darah ni kita kena guna alat yang untuk melihat tekanan darah ya. Tetapi sebenarnya berlaku peningkatan tekanan darah atau blood pressure ya. Yang ketiga, nadi. Nadi ni kita nadi ni kalau kita sedang marah, kita boleh tengoklah nadi kita ni. Ya. Kalau kita katakan dalam keadaan relax, nadi kita ni antara 60 hingga 70 ya. Tapi kalau kita marah, dia mungkin naik 80, 90 ya. Jadi nadi akan berdenyut dengan lebih laju. Ya. Kita. Yang ketiga, otot-otot tegang. Biasa kita kat tengkuk ni kan, tegang je ya. Dekat bahagian-bahagian otot ni, tangan kita ni dia tegang ya. Otot tegang ya. Ini sebenarnya ada tindakan-tindakan hormon ya yang mungkin Pak Su bincang dalam kesempatan yang lain ya, sebab dia ada kaitan dengan tindak balas hormon ya dalam badan yang menyebabkan nadi tadi yang laju, tekanan darah naik, nafas cepat ya, otot jadi tegang. Sebenarnya ada tindakan-tindakan dari segi kelenjar ya, hormon ya. Terutamanya hormon stres ya, misalnya adrenalin dan juga kortisol ya. Baik, kemudian kita anggota badan akan berpeluh. Ini pun akibat daripada tindakan hormon juga ya. Umpamanya tangan kita berpeluh ya, dahi berpeluh ya. Kemudian rasa sesak. Jadi kita rasa sesak. Bila dada rasa sesak ni ada banyak sebab lah ya. Kalau orang sakit jantung pun rasa dada sesak juga. Tetapi kalau dia marah pun boleh juga rasa sesak dada ya. Okay. Dan yang ketujuh, mengetat gigi. Biasanya kalau orang marah tu, dia mengetat gigi kan. Ya. Dia marah sangat lah tu ya. Kita nampak, yang itu kita boleh nampak ya. Dan yang ini pun kita boleh nampak ya. Muka jadi merah, kemerah-merahan kan. Muka jadi merah. Itu kita boleh nampak. Utamanya orang yang kulit putih kan. Ya, orang kulit licin putih je, kalau dia marah kita dah nampak dah kemerahan ya. Itu tanda-tanda fizikal yang kita boleh perhatikan lah ya. Baik, kita cuba lihat pula tanda-tanda dari segi apa nama ni, tingkah laku dan juga emosi. Kalau orang sedang marah, apa yang dia zahirkan ya. Misalnya dia menjerit lah, biasalah orang menjerit. Ada yang menjerit perlahan, ada yang menjerit kuat. Kalau dia intensiti marah tu tinggi, kuatlah jeritnya kan. Ya. Wah, dia kata, bunuh kau ni. Lain kali jangan buat macam ni lagi. Jadi dia menjerit. Ya. Tu kita boleh faham lah. Kalau orang dah menjerit, ya, tu dia dah marah lah tu. Ya. Kemudian kadang-kadang dia mengeluarkan kata-kata kesat. Misalnya dia menyindir, ya, menyindir dengan sini. Dia maki hamun apa semua. Ya. Itu dah tinggilah level marah tu. Kalau dah maki hamun tu dah tinggi level marah. Ya. Kemudian meninggikan suara, tone of voice dia. Ya. Kalau kita macam kita bercakap sekarang, nada kita sederhana. Ya. Tapi kalau maksud tinggikan suara, kan aku dah cakap kan, jangan buat. Ya. Lain kali jangan buat lagi. Dah tone dah tinggi dah. Itu ada menggambarkan kemarahan, meninggikan suara. Ini dahsyatlah ya, bertindak agresif. Agresif ni sama ada dari segi verbal, dari segi lisan, ya, ataupun dari segi tingkah laku ya. Kalau dia agresif, kalau dia pegang file, dia berontak ke file banyak, pam ya. Dia baling file ke,
dia hempaskan dia punya handset ke kan, dan sebagainya, itu dah agresif. Ataupun dia buat body contact ke, dia nak cuba sentuh kita, dia nak tumbuk kita, dia nak menampar kita ke, itu dah agresif lah ya. Itu dari segi tingkah laku ya. Kemudian menuding jari, dia mula cakap, tak guna betul kau ni ya, dah banyak kali aku cakap, ya, menuding jari itu pun biasa juga. Kemudian menyalahkan orang lain ya. Biasanya orang dalam keadaan marah ni dia suka salahkan orang lain, blaming others ya, suka salahkan orang lain. Sebab tu dia marah. Kalau dia blaming himself atau herself, dia tak ada. Dia tak adalah jerit macam tadi kan. Sebab dia marah kat diri dia aja. Okey. Itu tanda-tanda tingkah laku ya, behavioral symptom. Ya. Kalau kita tengok dari segi emosi dan juga mental, ya, orang yang sedang marah ni dia akan hilang fokus ya. Macam yang Pak pernah sebut dulu, dalam sistem brain atau otak kita ada di bahagian limbic system, di bahagian amygdala ya. Amygdala ni dia apa nama ni? Mengurus ya respon emosi. Salah satunya kalau marah tu respon emosi lah ya. Jadi bila amygdala ni tadi ya sudah berpengaruh, kita punya rational thinking kurang berpengaruh. Jadi kita dah hilang fokus lah. Kita dah tak boleh fikir secara rasional lagi. Itu hilang fokus ya. Yang kedua, fikiran kurang rasional. Tadi lah, hilang fokus maknanya kita dah tak boleh nak buat kerja yang sepatutnya kita buat lah. Pasal kita marah. Lepas tu kita kurang rasional. Kurang rasional ni bergantung pada amygdala. Kalau amygdala kuat dia punya emosi dia, rasional akan jadi kurang. Rasional akan jadi kurang. Mana kalau dia naik sini, yang ini katalah amygdala, emotional, ini mean direction dia akan turun. Jadi kita kena tenangkan balik untuk turunkan balik sini. Supaya rasional ni berpengaruh. Kemudian rasa kecewa. Ya. Biasalah kalau orang marah, dia akan kecewa lah. Ya. Kemudian kita ada rasa bimbang. Ya. Anxiety, bimbang. Marah ni ada kaitan dengan kebimbangan. Ya. Kebimbangan tu ialah perasaan. Ya. Kecewa tu pun ialah perasaan juga yang dicetuskan daripada emosi dasar marah tadi. Ya. Kebimbangan. Bimbang itu, bimbang ini, bimbang ini. Ya. Kalau kita katakan jadi ketua dalam satu pasukan, kita bimbanglah projek kita tak siap ke, sebab anak buah kita buat hal kan, kita suruh siapkan hari ini, hantar, dia kata baru separuh siap. Kita bimbanglah projek kita ni tak berjaya ke, nanti kita nak submit projek ni pada bos besar lagi. Kan di balon dia bos besar lagi lah, kena lagi. Jadi kebimbangan ya. Stres, ini biasa juga lah stres ya. Bila orang marah tu, jadi marah ni boleh membawa kepada stres. Sebab kita ni membawa rasa kecewa, bimbang, semua ni emosi-emosi yang negatif dan kita akan rasa stres ya. Bila kita marah, kita punya hormon kortisol ya, hormon stres akan keluar banyak. Ya. Dan kalau kita marah dan tak dikawal ya, selalu marah, kerap marah, kronik sampai kronik, jadi hormon kortisol akan memberi kesan negatif kepada kesihatan kita ya. Ini Pak Su pernah bincang dalam siri pengurusan stres ya, kesan hormon kortisol terhadap kesihatan ya. Kemudian rasa gelisah dan geram. Ini juga bentuk perasaan ya, yang kita lahir daripada perasaan marah ya. Yalah, ada orang marah tu dia boleh jadi dia kecewa, boleh jadi bimbang, boleh jadi stres, dan memang wajib stres lah ya. Gelisah, geram itu merupakan perasaan-perasaan yang timbul ya, dari sudut simptom emosi ya. Tu dia banyak juga rupanya ya. Jadi saudara dan saya sekalian, banyak simptom ya. Kalau kita perhatikan tadi, kita ada simptom dari segi fizikal atau physiological, kita ada simptom dari segi tingkah laku, behavioral, dan juga kita ada simptom dari segi emosi dan juga mental ya. Banyaklah. Dan Pak Su percaya anda dah biasa menemui tanda-tanda orang marah ni, atau kita sendiri marah pun kita ada tanda-tanda yang itu ya. Kenapa kita kena memahami tanda-tanda atau simptom marah ni? Kerana bila kita nak nanti kita nak belajar tentang macam mana nak mengawal marah, macam nak rebus marah ya. Jadi dia berlihat kepada simptom lah. Kalau orang tu cuma jerit-jerit biasa je, jerit-jerit perlahan ya, ataupun ditinggal suara sikit, kita nak buat cara macam mana. Kalau dia mengeluarkan kata kesan maki habun, kita nak buat macam mana. Kalau dia dah main hempas-hempas barang ya, lontar fail pula, kita nak buat macam mana. Jadi ini simptom ya. Begitu juga simptom dari segi sudut pemikiran dan juga sudut emosi tadi ya. Dia rasa bimbang semua. Kalau kita tidak urus ya, kebimbangan ni dia akan memberi kesan negatif pada kesihatan ya. Itu juga kalau dia stres ya. Dia stres dengan sebab marah tadi berpanjangan, dia stres. Jadi banyak hormon kortisol dirembeskan dalam badan, dia memberi kesan yang negatif. Macam-macam penyakit boleh timbul ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Salam motivasi.